Nabi SAW telah beritahu, kalian akan datang bertemu dengan Tuhan kalian pada hari kiamat nanti hufatan, dalam keadaan berkaki ayam, uratan, dalam keadaan bertelanjangan, ghurlan, ghairu makhtun, dalam keadaan kita ni belum berkhatan, belum bersunat lagi. Macam mana hari pertama kita mai ke alam dunia, tubuh badan kita lagu mana, itulah keadaan kita bangkitkan di padang mahsyar. Tetapi lagu mana kita nak pergi ke sana untuk kita menghadapi mahsyar kita, nanti malaikat akan halau kita. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah akan bangkitkan 3 golongan di padang mahsyar nanti. Satu golongan akan menuju kepada mahsyar dengan menaiki kenderaan. Kenderaan kita nanti di padang mahsyar adalah unta yang diperbuat daripada emas. Allah SWT bagi unta ini kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari yang mana kami kumpulkan orang bertakwa, mereka berjalan menuju ke padang mahsyar berwufud-wufud, mengikut delegasi-delegasi masing-masing. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, ketika mana aku bangkitkan di padang mahsyar nanti, maka aku akan bangun, aku bawa Sayyidina Abu Bakar, bawa Sayyidina Umar, aku akan pergi ke kuburan Baqi', aku akan ajak semua orang yang penghuni-penghuni Baqi' untuk menuju ke padang mahsyar bersama dengan aku. Aku akan pergi ke Mekah di kuburan Ma'la. Aku akan bawa semua orang yang dikebumikan di Ma'la untuk menuju ke padang mahsyar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini delegasi yang paling hebat, delegasi menuju ke padang mahsyar dengan menaiki kenderaan yang diperbuat daripada unta yang diperbuat daripada emas. Masya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, satu golongan akan berjalan kepada mahsyar dengan kaki mereka. Hari ini kita dok fikir, tak apalah kita berjalan kepada mahsyar, bukan jauh mana pun. Tetapi bayangkan hari itu Allah Taala akan bangkitkan di satu padang seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat di tanah yang sama, di bumi ini tuan-tuan rahmat Allah. Bayangkan waktu itu begitu ramainya manusia, Allah sebut wal taffatis saqu bisaq. Kita punya betis akan berlekat dengan betis orang lain. Bayangkan waktu itu macam mana pergerakan kita nak menuju ke Syria, mungkin memakan masa 100 tahun lamanya. Berjalan kaki saja nak sampai ke sana. Yang mana perjalanan tadi mengikut kadar amal masing-masing. Kalau iman kita kuat, iman kita sempurna, Allah Ta'ala beritahu dalam perjalanan tadi akan ada nur. Kerana sesungguhnya alam akhirat adalah alam yang paling gelap, lebih gelap daripada alam dunia ni. Nanti di padang mahsyar, walaupun matahari satu jengkal di atas kepala, tetapi dia gelap. Nak tengok tapak tangan pun tak nampak. Hanya amal ibadah kita, iman amal kita akan menjadi nur, cahaya. Macam mana hari ni kita nak berjalan dalam dunia, nak naik highway tuan-tuan, nak pergi KL, kalau kita punya lampu kereta kita ni tak menyala lagu mana tuan-tuan, ataupun lampu menyala tapi tak semua nyala. Lampu depan menyala, lampu tinggi menyala, lampu rendah tak menyala, lampu reverse tak ada, lampu signal tak ada. Masya Allah, itulah sebenarnya resepi amalan-amalan kita yang kita buat dalam dunia. Jangan duk pulun Quran saja. Quran satu cahaya, pulun zikir sama. Sebab zikir pun ada cahaya lain pula macam kereta. Lampu reverse ada, lampu signal ada, lampu depan ada, lampu tinggi ada, lampu rendah ada. Kalau lampu tak cukup, nanti berjalan dalam keadaan meraba-raba di alam akhirat. Masya Allah. Sebab itu kita kena sempurnakan nur kita. Nabi SAW beritahu, beri khabar gembira kepada umat aku yang sanggup berjalan kaki di tengah malam yang gelap. Mereka akan dapat satu cahaya yang sangat-sangat sempurna, terang benderang di hari kiamat. Bagi orang yang berulang alik berjemaah 5 waktu ke masjid, maka nur mereka terang benderang berjalan di hari kiamat. Mereka jalan laju, Masya Allah, speed 108, 220, 240 speed. Maka di kala itu tuan-tuan, orang yang tak sempurna ibadah dia, amal ibadah dia, dia akan minta pada orang yang jalan laju, hampa tolonglah kami, jangan speed laju sangat, kami nak tumpang cahaya hampa sama. Apa jawab orang beriman? Hari ni tak ada tolong-tolong. Dekat dunia boleh tolong-menolong, dekat akhirat semua nafsi-nafsi. Kalau hampa nak cahaya, nak nur, nak lampu, balik ke dunia, cari sendiri. Maka di kala itu tuan-tuan, satu golongan akan berjalan dengan muka mereka, berjalan menuju kepada mahsyar dengan melesekkan wajah mereka ke lantai. Masya Allah. Itulah orang yang kufur kepada Allah. Mereka akan berjalan dengan melesekkan wajah mereka ke tanah. Sampailah di tempat yang ditentukan oleh Allah, di sekeliling Baitul Maqdis. Itulah tempat di mana Allah Ta'ala letakkan mahkamah-mahkamah Allah Ta'ala. 3 buah mahkamah peradilan. Pada hari itu kerana terlalu panasnya cuaca, sehingga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang kafir akan bunyi suara dah habis,
ayat dalam badan pun dah habis, ayat dalam badan semua dah habis dah, tak ada apa lagi dah. Waktu itu kerana terlalu dahaga, maka akhirnya tuan-tuan, setelah beratus-ratus tahun Allah biarkan manusia hidup dalam kegelapan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala buat keputusan untuk menjelmakan diri dia. Akhirnya Allah beritahu dalam suratul Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan kamu menzahirkan zatnya bersama dengan para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Para malaikat turun daripada langit. Maka di kala itu Masya Allah, dengan kemunculan Allah Ta'ala, seluruh permukaan di alam akhirat menjadi begitu terang benderang, yang bersangatan menyilaukan mata. Begitu sekali hebatnya nur Allah, terasa kehebatan Allah. Di saat itu seluruh para makhluk, malaikat-malaikat, jin-jin, manusia-manusia yang beriman kepada Allah secara spontan terus bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah, melainkan beberapa golongan yang mana Masya Allah, mereka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala beritahu. Maka ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia untuk bersujud, di kali itu Masya Allah, orang yang dalam kehidupan dunia ni mereka tak solat, mereka tidak sembahyang tuan-tuan, ataupun sembahyang jarang-jarang, ataupun mereka kufur pada Allah Ta'ala, pada hari itu ketika mana seluruh manusia sujud depan Allah, nampak kebesaran Allah, keagungan Allah, malu dengan Allah, tetapi orang yang tidak solat sepanjang hayat dia, dia nak sangat sujud tapi tulang belakang dia diratakan oleh Allah Ta'ala. Daripada kaki sampai kepala ni satu tulang saja. Dia nak bongkok tak boleh. Di kali itulah Allah SWT mengatakan, khasyi'atan absaruhum, tunduk mata mereka, tarhaqum dhillah, mereka rasa sangat-sangat malu. Tak guna sungguh diri kami ini, malu sungguh depan Allah Ta'ala. Di saat semua orang bersujud, nampak keagungan Allah, tetapi kami hari ini tak mampu nak bersujud, maka mereka sangat-sangat rasa hina di depan Allah Ta'ala. Allah mengatakan, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, sedangkan di dunia dahulu aku panggil kamu tunaikan solat 5 kali sehari, hayya ala solah, hayya al falah, tapi kamu duduk relax kedai kopi, isap rokok, minum ayak kopi, baca surat khabar, duduk main dengan burung ketiti, untuk semata-mata tak mau pergi masjid, dengar seruan azan dilaungkan tapi kita pergi. Nanti di padang mahsyar tulang belakang diratakan oleh Allah Ta'ala sehingga tak mampu nak bersujud. Hari ini akulah orang paling malang, belum hisap lagi pun dah tahu dah orang ni tak akan berjaya masuk syurga punya ni. Ini calon-calon ahli neraka.